Um, John Johnny kata hanya hudud mampu buat najib dan semah terberak. Madanon tak boleh harap. John Johnny kata. Yelah. Dia ingat hudud tu macam magic wand kot. Buat-buat, settle semua masalah. Itu masalah. Masalah geng-geng so-called terpaling pejuang Islam ni tuan-tuan. Dia ingat kalau lantik ulama settle semua masalah. Laksana hudud settle semua masalah. Masalah negara, masalah undang-undang. Takkan ada pencuri. Inilah dia kan, sikap tidak realistik. Bahawa dia tak faham Islam itu adalah agama reality. Islam itu adalah agama hidup. Dan dia hidup di kalangan masyarakat dan Islam recognize ada orang baik, ada orang jahat. Ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Dia bukan kalau jadi ulama je confirm baik. Hafal Quran je confirm jadi baik. Tak. Dia tak jadi macam tu tuan-tuan. Kita kena faham benda tu. Kan? Kita kena faham bahawa pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah belum tentu dia jadi orang yang baik. Sebab itu manusia ni semuanya tidak maksum, tidak terpelihara kecuali Nabi SAW. Para Nabi dan juga Nabi SAW itu saja yang maksum. Selain daripada itu, maksum arti kata terpelihara, dipelihara oleh Allah SWT daripada melakukan kesilapan. Kalau silap, kena tegur. Manusia tak. Kadang-kadang apa yang berlaku adalah dia ingat dia buat betul. Tapi rupanya apa yang dibuat itu adalah satu kesalahan. Adalah satu dosa. Adalah satu perbuatan yang dia tak sedar yang benda itu sebenarnya adalah satu dosa yang besar dan dia ingat, dia anggap perbuatan itu sebagai betul. Itu masalahnya. Kenapa? Sebab dia tak ada ilmu tentang perbuatan tersebut. Dia tak ada ilmu tentang perkara tersebut. Dan ilmu yang dia dapat adalah ilmu magic-magic. Kan? Dia ingatkan kalau berlaku benda ni maka settle lah masyarakat, settle lah negara. Tak tuan-tuan, kita nak cerita zaman sahabat pun perang sama sendiri. Kita pernah dengar, kau pernah dengar cerita perang Siffin, perang Jamal. Pernah dengar perang di antara sahabat. Ali mati kena macam mana Ali mati? Khawarij tu wujud daripada bagaimana? Puak Khawarij ni bukan orang kafir tuan-tuan. Puak Khawarij ni orang Islam. Mereka adalah orang Islam yang mengkafirkan Ali. Kerana katanya Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Tak melaksanakan hukum Allah. Kafir. Maka Ali kena bunuh. Itu puak Khawarij. Dan mereka beranggapan sama macam Khawarij moden sekarang ini. Yang beranggapan benda yang sama. Beranggapan benda yang sama. So, okey. Kan, beranggapan perkara yang sama, benda yang sama. Iaitu kalau laksana je settle, laksana dia settle, buat macam ni settle, ulama jadi pemerintah settle. Dia bukan begitu hidup untuk kita nak menghidupkan Islam, untuk nak menghidupkan tata cara yang betul. Bukan itu cara dia. Dan kefahaman sebeginilah yang akan merosakkan nama baik Islam itu sendiri. Tapi tak apa, insyaAllah nanti saya ada satu masa, bukan satu masa, memang dah dalam planning pun, untuk kita buat satu maqasid syariah forum bersama dengan Ustaz Wanji, dan siapa yang nak join nanti dia alu-alukan, dia live. Pemikiran macam ni juga saya nak bawa ni. SKMM diarah bertindak isu dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Kan? Kementerian Komunikasi memaklumkan pihaknya mengesan satu antara mesej tersusun memburukkan kerajaan dengan mendakwa tiada pertandingan majlis tilawah Al-Quran pada tahun ini. Menterinya Fahmi Fazil mengatakan mengarahkan SKM untuk meneliti dan mengenal pasti golongan yang terbabit dalam operasi tersebut. Sejak semalam, Kementerian mendapati ada siri mesej yang tersusun yang dimulakan dengan beberapa khususnya di platform Facebook yang membuat tuduhan dangkal dan jahat. Mereka menuduh tahun ini tidak ada tilawah Al-Quran. Apa tujuan dia tuan-tuan? Tiap-tiap minggu, kalau tuan-tuan perasan, mereka akan mainkan sentimen agama. Kan, daripada isu stalking, kemudian isu apa orang kata tilawah Al-Quran, dia akan ada isu. Sebab apa? Sebab ini bulan Ramadan. Ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana kita beribadah. Tetapi bulan ini adalah bulan yang mereka gunakan untuk menabur fitnah. Kan? Dalam pada kita ni nak apa orang kata, ialah nak memastikan bahawa ibadah kita diterima, perkara tersebut diterima dan sebagainya, amal ibadah kita diterima, kita cuba sebaik mungkin untuk memastikan bahawa ialah puasa kita ni diterima. Ini bulan ibadah tuan-tuan, bulan ibadah. Tapi malangnya bulan ini diisi oleh mereka untuk menabur fitnah. Kan? Apa fitnahnya betul lah tak ada tilawah, Pak tuan-tuan. Lain kali Google jumpa. Pahang tuan rumah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Kebangsaan 2024. Pahang menjadi tuan rumah penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran pada tahun 2024 pada 23 Mei bulan lepas. Nick Abdullah Rozali kata bahawa perasan kan tahun ini tiada pertandingan tilawah Al-Quran, sedangkan berpuluh tahun Malaysia anjurkan pertandingan tersebut, konsert pula lebih utama. Nampak? Nampak tak? Tak, kenapa dimainkan sentimen ni tuan-tuan? Sebab sentimen ni akan
orang yang terpedaya adalah orang yang bodoh, orang yang beremosinya lebih daripada yang sepatutnya, dan yang terpaling. Mereka ni akan bersemangat. Itu yang dia akan baling bom petrol kepada orang kata apa, kepada kedai-kedai orang bukan Islam. Inilah golongan yang dia nak target. Ini yang mereka nak apa orang kata, nak bangkitkan. Tuan-tuan perasan tak kenapa tiba-tiba dia dekat Pahang, kemudian baling dekat satu Perak, satu Pahang, tiba-tiba dia dekat Kuching. Ingat tak dulu saya pernah cerita, ada satu seorang ni tiba-tiba dia potong kepala, dia orang Islam, dia orang Melayu, potong kepala babi, dia letakkan masjid. Dia disuruh. Kenapa? Untuk timbulkan perpecahan kaum dan pergaduhan. Cerita yang sama tiba-tiba saya terfikir, kenapa tiba-tiba ada dekat Kuching? Benda yang berlaku potong kepala babi tu dekat Kuching, tuan-tuan, dekat Sarawak. Tapi nasib baik tak berlaku pertumbuhan darah kaum pada waktu itu. Dia cuba buat benda yang sama sekarang ini di Sarawak. Mereka cuba lakukan. Adakah dia orang Sarawak? Saya tak tahu. Kemungkinan tu ada. Tetapi tak mustahil dia datang daripada Semenanjung, dia terbang ke Sarawak, dia buat benda yang sama. Untuk apa? Nak timbulkan kekecauan dan ketakutan. Sedangkan kalau kita tengok sebenarnya fitnah-fitnah sebegini adalah cara yang paling mudah mereka nak bakar semangat. Tuan-tuan, dia nak bantai kerajaan ni, nak bantai apa? Apa yang kerajaan ni buat yang sekarang ini bercanggah dan menyanggah? Ada orang makcik tua tu, sekarang barang mahal. PM tengok je dia. Kan? PM kata apa? Kalau sekarang barang mahal, kau tak menyumpah kepada zaman Muhyiddin Yassin dulu memerintah. Kau kata sekarang barang mahal, zaman Muhyiddin Yassin memerintah, zaman Ismail Sabri memerintah, zaman Sheraton memerintah dahulu, kau tak tengok ke barangnya bagaimana? Kau tak tahu ke yang kau orang ramai yang pergi kibar bendera putih, tak ingat ke? Ke amnesia? Dan kita dengan hutang yang dia tanggung dan sebagainya ni, kita cuba menyelesaikan masalah ini. And yet, apa yang kita dapat? Kita dapat fitnah. You see, dia orang tak boleh nak pinpointkan kepada kesalahan-kesalahan. Apa yang kita buat ni semua directionnya betul. Sekarang ni inflation rate kita menuju ke arah yang betul. Kita punya unemployment rate sekarang semakin menurun. Inflation pula dalam keadaan stabil. OPR tidak meningkat. Semua perkara ini menuju ke arah yang betul. So, dia nak main apa? Dia nak main benda tu tak boleh. Maka, therefore, kita main benda ini. Apa benda yang kita mainkan? Kita main sentimen agama, kita main sentimen bangsa. Isunya, tuan-tuan, bila mereka main sentimen bangsa dan sentimen agama, yang terperangkap dalam sentimen bangsa dan sentimen agama ni siapa? Yang terperangkap sebenarnya tidak lain orang kita sendiri. Itu saya akan pergi sebentar lagi. Tapi sebelum tu, habis kat situ, kita mengucapkan salam takziah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada Jafar On yang telah meninggal dunia. Pelakon dan pelawak pengajar veteran Jafar On meninggal dunia di Hospital Sultan Idris Shah, Serdang, kira-kira 11.30 pagi hari ini. Berita ini dikongsikan rakan artis lain. Abang Jafar On telah kembali ke Mahmatullah. Sebentar tadi, sekarang jenazah berada di Hospital Serdang. Terdahulu, anak angkat Jafar, Muhammad Hanif Hashim, memaklumkan artis versatil itu ditahan hospital akibat mengalami pendarahan ketika membuang air besar. Assalamualaikum untuk semua. Apa-apa dah tak ada, dah kembali ke Rahmatullah sebentar tadi. Pengambilan ubat tahan sakit berlebihan dipercayai menjadi punca Jafar mengalami masalah itu. Kesakitannya sebelum ini dilaporkan semakin merosot akibat masalah injap jantung dan terpaksa bergantung kepada kerusi roda. Sementara itu, bernama melaporkan berita hari juga dikongsi rakan baiknya, iaitu Haiza Hanafi di Facebook pada hari ini. Kita doakan semoga rohnya dicucuri rahmat, keluarganya tabah, ditempatkan beliau di kalangan umat di kalangan orang beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Meninggal pada bulan baik ini, alhamdulillah, kita kata semoga diterima amal ibadahnya, insya-Allah lah. Saya kata saya kata demikianlah. Saya ucapan takziah daripada saya kepada kaum keluarga, kepada keluarga beliau. Baik, habis kat situ. Right, cerita baru ni di samping apa nama? Kita duk cerita pasal pasal fitnah dan sebagainya. Tiba-tiba Alif Syukri keluar lagu baru. Saya tak tengok pun video klip Alif Syukri tu, tuan-tuan. Dah tengok Tuan-tuan dah tengok tak? Alif Syukri punya lagu. Apa nama lagu tu? Apa nama lagu dia? Alif Syukri punya lagu tu. Saya tak tengok lah. Lagu baru dia kan? Ada kan lagu baru dia? Apa tajuk dia? Takziah kepada Cikgu Jafar. Sambil Siti Mariam kata sambil masak pes rendang sambil dengan live If. Sukalah walaupun saya tak balas komen walaupun. Siti Mariam. Bila Siti Mariam, sabar. Apa nama lagu dia?
Jun, dia kata meluat aku mangkuk ayun ni dah tua, asyik nak mengatakan orang je. Okey, Jun, kita bawa naik je lagi Jun, boleh tak Jun? Jun ni lelaki ke perempuan? Oh, Jun lelaki. Okey. Jadi kita bawa naik Jun Okey Jun saya bawa naik. Kita berbicara kejap. Kat mana yang saya mengata kat orang? Kalau tak betul Jun, saya boleh saman tau. Boleh Jun Alif Syukri, lagu raya. Okay. So Alif Syukri dah keluarkan satu kenyataan bahawa sebenarnya dia tak ada lagu raya, dia kata. Okay. Dia slow lah tuan-tuan. Lagu raya saya tahun ni tak ada pun. Saya sahaja sakat korang semua. Pada kontroversi, Datuk Seri Alif Syukri teruk dikecam orang ramai selepas dia memuat naik teaser klip video muzik dipercayai lagu raya di media sosial yang dilihat seolah-olah tidak menghormati Aidilfitri. Sama seperti tahun sebenari, netizen, Ibu Alif tidak beralif kemudiannya tamunya mohonan maaf dan menyatakan teaser video terbabit telah dipadamkan menurut Alif Syukri. Okey. So Alif Syukri telah dirakam percakapan, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia telah merakam percakapan usahawan Alif Syukri di SKMM Cyberjaya. SKMM dalam kenyataan memaklumkan rakaman percakapan itu dibuat susulan aduan yang diterima berhubung kandungan video teaser Hari Raya. Klip video yang dimuat naik di platform media sosial yang dilihat sebagai kandungan bersifat jelek dan boleh melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi. Ini termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi yang melarang perbuatan dan pengkhianatan komunikasi antara lain bersifat jelek, lucah atau sumbang dengan niat untuk menyakiti hati atau mengganggu orang lain. Menurut SKMM, siasatan di jalan di bawah Seksyen 233 dan sabit kesalahan, individu boleh dihukum denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. So dia kata tak ada, itu April Fool saja, tak apalah. Kita maafkanlah dia. Tapi saya tak tengok lagi video tu sebenarnya. Saya duk tengok orang duk share kan. Tapi saya tak tengok lagi video tu kan. So kita anggap begitulah kan, supaya jangan buat lagi lah Okay, habis kat situ. Alright. Seterusnya saya nak bawakan berkenaan dengan, saya tak boleh lama malam ni tuan-tuan. Tiba-tiba laptop saya ni dia ada masalah dengan bateri. Alright. Proposed amendment to Act 355 unconstitutional. Tidak akan dikatakan melanggarkan perlembagaan. A Sharia criminal offence already part of existing criminal laws governed by Parliament, Interfaith Council says. The proposed amendment to Sharia Court Criminal Jurisdiction Act 1965 Act 355, which includes the proposal to increase penalties for Sharia criminal offences, will be unconstitutional as such offences are already part of existing criminal laws enumerated under Federal Constitution and Interfaith Council today. The Malaysian Council Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism dan Taoism said enhancing sentencing power granted to Sharia court will allow for hudud-related offences like theft, robbery, adultery, sodomy and intoxication to be tried under Islamic criminal law. However, they noted that aforementioned offences were already part of the Federal Constitution. 9 Schedule List 1 and this additional power will therefore be unconstitutional. Under FC's 9 Schedule, there are two different lists that say what the federal government via Parliament has power to make laws on, what state government via the state legislative have powers to make laws on. Okay. Menurut Interfaith mengatakan bahawa kalau sekiranya amendment kepada Seksyen Akta 355 berkenaan dengan Mahkamah Syariah itu dilakukan, maka dia akan menjadi tidak berperlembagaan. Kenapa tidak berperlembagaan? Kerana menurut Dawan Interfaith bahawa dia bakal melanggar undang-undang kerana melibatkan jenayah itu sudah ada di dalam jadual 1 dan juga di dalam perlembagaan melibatkan undang-undang jenayah di bawah kuasa persekutuan dan jadual 2 melibatkan kuasa negeri. So dia kata dia akan melanggar perlembagaan. Baik. Ni saya jawab pada malam ini. Untuk Interfaith sebenarnya untuk menjawab soalan tersebut tidak. Jawapan mudahnya tidak semestinya.
Saya bukan kata tidak langsung, ada kemungkinan dia akan encroach, dia akan masuk ke dalam teritori jenayah yang dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. Tetapi bukan semua yang akan bercanggah dengan perlembagaan. Terbukti dalam kes Nick Allen tempoh hari, daripada 18 peruntukan seksyen yang nak dibatalkan, daripada lebih 60-70 seksyen, 18 yang nak dibatalkan, hanya 16 yang diterima oleh mahkamah sebagai bercanggah dengan perlembagaan, sedangkan 2 lagi tidak dianggap sebagai bercanggah dengan perlembagaan. Therefore, bukan semua perkara yang melibatkan jenayah itu akan dianggap bercanggah dengan perlembagaan, kerana ada perkara di dalam bidang kuasa syariah itu masih boleh dianggap jenayah dan masih boleh dianggap sebagai termasuk dalam perkara 2, senarai 2, perkara jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Therefore, daripada situ, bukan semua. So, dia kata kalau kita naikkan nanti, maka hudud boleh dilaksanakan. Tak. Hudud tak boleh dilaksanakan. Mencuri potong tangan tak boleh kerana peruntukan itu sudah ada. Tetapi peruntukan seperti contohnya, kalau sekiranya meminum arak dibagi hukuman sebatan umpamanya, perkara itu masih boleh dijadikan satu undang-undang jenayah kerana undang-undang jenayah mengenai meminum arak itu tidak terdapat di dalam undang-undang kebiasaan, undang-undang sivil. Jadi, kalau tidak ada dalam undang-undang sivil, maka undang-undang jenayah yang melibatkan perkara tidak ada dalam sivil, maka boleh diadaptasikan di dalam undang-undang syariah. Ini pendapat saya lah. So, dia kata, bukankah ada hari itu berkenaan dengan menghayalkan yang dibatalkan oleh mahkamah syariah? Menghayalkan itu merujuk kepada dadah, ketum dan yang sewaktu dengannya. Tetapi tidak merujuk kepada memabukkan. Dia ada dua benda berbeza. Memabukkan, menghayalkan, dua perkara berbeza. Yang dibatalkan, menghayalkan. Kerana undang-undang tentang ketum, tentang dadah itu sudah ada. Kita ada Dangerous Drug Act, DDA. Kita ada, akta racun. Kita ada perkara-perkara undang-undang yang memang menyentuh perkara yang menghayalkan ini. Tetapi memabukkan, setahu saya, tak ada. So, memabukkan itu boleh digunakan di dalam undang-undang syariah. So, nak kata interfaith ni 100% betul tak juga. Tapi nak kata 100% salah tak juga. Yes, part of it berkemungkinan kalau tidak digunakan, undang-undang itu, didapati sudah ada di dalam undang-undang persekutuan, berkemungkinan besar undang-undang itu boleh dibatalkan. Kerana bercanggah dengan perlembagaan. Tetapi mengatakan kalau kita increasekan daripada segi hukuman penjara dan sebagainya, itu akan automatically bercanggah dengan perlembagaan? Jawapan mudahnya tidak. It's not. Dia tidak sedemikian. Dia tidak semudah itu kalau kita nak membincangkan di antara jurisdiction mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil ni. It's not that easy. Dia bukan semudah itu kita kata kalau buat macam ni, therefore dia akan bercanggah. Tidak juga. Dan kalau benar ya, maka boleh challenge lah Akta 355 itu sebenarnya. Sebab increasekan, Akta 355 ada 3 section saja tuan-tuan. Yang dia nak amend adalah section 2 berkenaan dengan 356. 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan, or the other way around. So, yang itu nanti tak di-increasekan. Increasekan perkara tersebut pun tidak boleh melaksanakan hudud. Kerana hudud by itself is a different category. Dia bukan itu. Dia bukan 356 itu. Even naik 100,000 tak boleh. Kan? Perkara hudud ni tak boleh. Dan untuk nak beritahu interfaith lah. Tapi tak apalah. Mungkin siapa yang ada kontak dengan interfaith punya komiti ni, kita berminat lah nak berjumpa dan berbincang. Kita nak ceritakan. To be honest with you, sebenarnya more than 90% undang-undang negara kita is already syariah compliance. And you all live happily pun dengan undang-undang ada sekarang. So tak ada masalah sebenarnya. Hanya ada sebilangan dah. I would say 95%, 97% dah syariah compliant dah. Hanya ada sedikit yang tak dilaksanakan. But the rest of it dah dilaksanakan. Ui, macam mana tu Is? Kita duduk, kita bincang. Saya ceritakan. How sebenarnya undang-undang kita ni adalah undang-undang syariah dah. Saya bagi contoh tuan-tuan. Apa maksim kepada undang-undang kita? Maksim ataupun prinsip. Seseorang itu didapati tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah yang adil. Dipanggil the presumption of innocence. Di satu maksim dipanggil the presumption of innocence. Seseorang itu didapati tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah yang adil. Prinsip tersebut adalah prinsip Islam. Prinsip ini tidak ada dalam undang-undang barat sehinggalah pertembungan dengan tamadun Islam. Dan prinsip ini ada di dalam hadis. Kita tak boleh nak jatuhkan hukuman itu seseorang itu bersalah sehingga buktikan dia bersalah. Ini prinsip yang Islam bawa. Dan prinsip ini digunakan di dalam undang-undang negara kita. Negara British lah mula guna. Kan? Saya bagi satu lagi contoh, undang-undang syariah yang diadopt oleh kerajaan oleh undang-undang British. Antaranya adalah undang-undang melibatkan trustee, amanah, trust.
amanah tu mostly they adopt daripada undang-undang Islam, prinsip undang-undang Islam. Dalam surah An-Nisa saya pernah cerita dahulu kan, yang bila saya tengok baca surah An-Nisa tu, tiba habis saya baca Quran tu masa tu bulan puasa. Lepas tu lecturer saya trust law undang-undang amanah masuk, dia mengajar. Masa dia mengajar tu saya macam, loh ini aku baca dalam Al-Quran tadi. Kan apa yang ada yang lecturer tu sebut tadi aku baca dalam Al-Quran. Cuma dia tak sebutlah macam lecturer aku sebut. Tapi bila saya baca tu, saya baca Quran, sama, prinsip dia tu sama. So it's all there. So tak payah nak dia ada dua ekstrim tuan-tuan. Satu ekstrim ni golongan-golongan yang so-called kalau kita laksana Islam hudud maka selesai masalah dunia. Ini satu lagi ekstrim. Another ekstrim adalah golongan yang mana takut sangat dengan Islam. Mereka tidak mengetahui bahawa segala apa yang dalam negara ini semua dah Islamik dah. Berlandaskan kepada Islam dah pun. So kedua-dua golongan ni dia tak boleh bertembung. Itu yang jadi ekstremism. Saya tak kata interfaith tadi ekstremis, bukan. Saya kata ada golongan yang sedemikian. Dan kedua golongan inilah yang akhirnya disebabkan mereka tidak mempunyai kefahaman yang betul tentang Islam, tentang bukan Islam dan sebagainya, maka berlaku pertembungan. Dan kalau kita tak manage perkara ini dengan baik dan betul, maka kita akan menghadapi masalah. Bagi saya, Menteri Perpaduan are not ready to handle this situation. Kan? Tak ready untuk handle situation ni. So bagi saya, kena cari orang lain lah. Alright, habis kat situ. Kes Pangko tuan-tuan, yang saya sebut semalam berkenaan dengan bahawa bila saya interview Dr. Mazli Malik, kami bangkitkan tentang kes Pangko. Hari ini bos Pangko didakwa. Kontrak 3.9 bilion, bos Pangko mengaku tidak bersalah tipu MOF. Saya kata semalam kita tak tahu dia didakwa bawah seksyen apa. So hari ini kita dah tengok. Pengurusi Pangko Robert Tan Hua Chun dihadapkan ke Mahkamah Seksyen atas kesalahan menipu MOF di antara 27 Februari dan 28 Februari 2019 di Putrajaya sehingga dianugerahkan projek kontrak 3.9 bilion. Tan mengaku tidak bersalah setelah pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesahan ke atasnya dibacakan. Saya faham pertuduhan, saya tidak salah, kata Taikun itu. Mengikut kertas tuduhan, Tan didakwa menipu Kementerian Keuangan dengan memperdaya jawatan kuasa pembuka tender bahawa terdapat pemilikan saham sekurang-kurangnya 30% Bumi Putra dalam syarikat Spenco Sdn Bhd. Dengan ini, kamu secara tidak jujur telah mendorong Kementerian Keuangan untuk menganugerahkan kontrak supply, repair, maintenance and management Malaysia Vehicle Fleet bernilai 3 bilion 3.966 bilion kepada syarikat Spanco, yang mana Kementerian Keuangan tidak akan berbuat begitu sekiranya tidak diberikan sedemikian. Timbalan Pendakwa Raya kemudian berkata kedua-dua pihak bersetuju dengan jumlah jaminan 2 juta ringgit. Tertuduh juga dikehendaki menyerahkan pasport antarabangsa dan diplomatik sekiranya ada. Okey, jadi tuduhan yang dilempar ataupun dikenakan kepada Tan Sri ini adalah tuduhan yang melibatkan penipuan terhadap MOF. Dia masuk tender. Bila dia masuk tender tu, rupanya tender tersebut dia mengatakan bahawa dia ada perdagangan 30% di dalam syarikat tersebut Bumi Putra. Tetapi rupa-rupanya tidak ada. So bila tidak ada Bumi Putra, dia di shortlistedkan. Dan akhirnya pada tahun 2020 diterima sebagai vendor yang ni. Because of that, kerana dia memperdayakan perkara tersebut, maka dia telah ditangkap dan dianggap telah telah menipu MOF, dan itu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 420. Nanti kita tengok detail dia. Okay? So one by one sekarang ini sudah hilang, sudah pergi. Baik.